Oh, ya. Alhamdulillah. Okey, so alhamdulillah, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua leader-leader yang hadir pada malam ni, kepada trainer-trainer yang hadir pada malam ni. So kita ada berapa orang lebih kurang hari ni? So kita ada 14 orang, alhamdulillah. So pada malam ni kan, so jadi malam ni kita just kita nak santai-santai sahaja kan. So bukan niat trainer-trainer ni bukan nak mengajar pun kan, tetapi pada malam ni saya nak berkongsi sedikit pengalaman. So saya nak bercerita tentang story kan, tentang story dalam kelas dan juga topik-topik yang kita akan mengajar dengan student nanti. So jadi sebenarnya saya percaya leader-leader dalam ni dan juga trainer-trainer sebelum ni pun memang sangat mahir mengajar, mungkin dah banyak kali dah mengajar pun. So kalau yang macam leader-leader yang lama kan, so daripada Damansara Intan dah mengajar, daripada office kita dekat Puchong pun dah mengajar, office kita di KL pun dah mengajar kan. So jadi malam ni kita just nak santai-santai, just nak refresh balik. Mungkin ada di antara kita yang masih baru lagi kan. So belum ada experience lagi tentang kelas kita. So jadi malam ni insya-Allah kita sama-sama ambil input, ambil ilmu. Macam itulah. Alright. So jadi pada malam ni kan, so sebenarnya kelas kita Hasnah ada ke ni dia punya syllabus, dia punya topik tu apa, dia punya gambar-gambar tu ada tak? Sebab saya dalam laptop ni tak adalah pula. Ada jajak saya. Kalau ada boleh boleh apa onkanlah sekali. Okey. Jadi pada malam ni kan, so sebenarnya topik-topik yang kita nak ajar tu nanti dia adalah tentang story dia yang story tu yang kita kita nak share sebenarnya. So jadi dia punya point-point tu semua dah tahu kan. So dia berkenaan dengan teori dan juga tentang practically. So jadi bila kita ada kombinasi cerita kan dengan teori dan juga praktikal ni, insya-Allah lah kita akan jadi lebih baik lah, lebih bagus kan. So sebenarnya part 1 ni dia sangat-sangat penting kan. Dia adalah untuk apa? Untuk membuka minda sebenarnya. So untuk membuka minda student-student kita kan, terutamanya tentang berniaga. Kan. Sebab takaful ni adalah salah satu cabang perniagaan juga. So ini yang kita kena nak buka minda dia sebab banyak ya, kalau macam sebelum-sebelum ni ada student ada satu cerita ni, ada satu student ni dia dah give up dah. Dah give up dah nak berniaga, dah tak nak dah berniaga, pernah join macam-macam multi level kan. So dah tak nak dah. So tetapi dia masuk sebab introducer dia paksa masuk BYB. Lepas tu dalam BYB pula kan, so ada speaker-speaker, ada speaker pun encourage so student ataupun guest ni masuk ke dalam kelas. So jadi bila dalam kelas kan, so sebenarnya dia ada combination antara rekrutmen BYB ataupun sekarang kita panggil BOS kan, so dengan training department. So dia ada kesinambungan dia kat situ. So jadi kan untuk kita buka pemikiran dia, so jadi dalam kelas ni lah sebab ada yang memang dah tak nak berniaga tapi bila datang dengar dia semangat, dia terbuka balik minda dia tentang nak buat bisnes, tentang nak buat berniaga. Yang itu yang kita kita nak dalam kelas ni sebenarnya. So kita bukan setakat mengajar macam lecturer mengajar ke cikgu mengajar kan. So bukan. So tapi dekat sini kita lebih kepada nak membuatkan student-student kita ni membuka minda dia orang. Itulah yang main dia. And then pada masa yang sama kan macam kelas part 2 pun kan, so dia berkaitan dengan product knowledge, cycle kan. So jadi sebenarnya ini adalah selection process. Selection process. So yang mana student sentiasa masuk kelas. So ini adalah selection process kita lah untuk mencari
kandidat ejen yang berkualiti lah. Yang ini. So jadi kalau kita tengok first syllabus kita, kan, Hasnah ada ke dia punya tu gambar tu? Tu saya ingat sebenarnya kan, fokus apa? Fokus on you kan. Cuma dia punya slide tu ada tak? Kalau boleh kita on kan. Okey. Yang sebelum tu ada tak? Yang atas sikit, page 1 tu. So ini dia punya yang atas sekali. Page 1. Ni syllabus atas. Atas lagi. Hello, Hasnah? Tak ada. Yang atas sekali. Atas sekali. Yang mula-mula sekali. Atas lagi. Ni kan. Legacy Foundation Training. So jadi yang ini yang kita apa punya slide yang sebelum ni kan. So kalau kita tengok dekat sini 8.45 sampai pukul 10 kan, Isnin, Rabu dengan Jumaat. Ni Wangsa 118 dan Puchong. So yang ni daripada 118 dan Puchong masih ada lagi waktu tu. Kan. Jadi kita nak macam mana kalau kita tengok yang topik dia kan, ada 12 topik kalau tak saya. Ke bawah sikit Syah. So topik yang pertama ni dia tentang focus on you lah kan. So sebenarnya kita kena tahu kenapa setiap topik ni dia penting tau. So kita kena elaborate. So kita kena elaborate, kita kena hurai, kita kena bagi penerangan, kena bagi contoh-contoh, and then macam saya sebut tadi, kena bagi story. Sebab orang ni dia suka dengan story. Dia suka dengar kita bercerita. Sebab kalau kita terus bagi, okay, ini syllabus dia, so boleh baca kan. So jadi dia tak ada feeling tu. So sebab tu dalam kelas yang pertama, kedua, ketiga, keempat ni dan semualah kan. So sangat-sangat penting untuk membuatkan student-student ni bersemangat. So kenapa sebenarnya focus on you yang syllabus yang pertama ni dia penting kan. Sebab sebenarnya kan kita nak mengenal student sebenarnya. So kita nak tahu siapa dia ni kan. Sebab ada yang student-student daripada kita ni, so macam kalau sebelum ni kan kita dekat pergi branch tau. So physical, so kita boleh jumpa face to face, kita kenal student kita kan. Mungkin ada yang tinggi kan, mungkin ada yang rendah, ada yang yalah macam-macam karakter orang kan. So jadi kita boleh nampak tau secara fizikal. Tapi dalam Zoom, so sekarang dalam Zoom tau. Jadi sebab tu kita kena sebenarnya fokus on you untuk kita mengenal dulu. Untuk kita mengenal student-student kita. Sebab ada di antara student kita mungkin yang profesional. So ada pernah student saya doktor, lawyer kan. So kalau ada student yang waktu time tu semua fresh grad, lega lah saya kan. Bila semua umur 20-an ke bawah, lega lah saya. 20-an ke bawah muda sangat. 20-an hingga 30 kan. So lega lah saya. Tapi bila ada student-student yang mungkin dia ada pangkat kan. So macam mana? So jadi sebenarnya focus on you ni adalah untuk kita mengenal dia dahulu tau. And then ini adalah selection process di mana kita boleh tahu kat mana kan student-student ni punya kewibawaan dia. Dia punya capability dia kat situ. Kan? So jadi kalau kita tengok dia punya mula-mula tu apa? Kita cerita tentang nama kita, nickname kan. Kalau fokus ni kan. So nickname, so kita ceritalah sebagai trainer, kita kena perkenalkan diri kita dulu kan. So macam biasalah kita kenalkan kita background kita, asal kita kan. Tapi kenapa kita kena cerita tentang background? Ni salah ni, lama punya slide ni. Background tu ejaan dia, sumber inspirasi pun ejaan dia tu ada silap sikit kan. So ni yang lama ni. So mungkin yang baru dah ada dah kot. Kan? So jadi kenapa penting? So sebenarnya kita nak
apa student ni dia ada dia nak biar kita rasa dia orang ni rasa sama macam kita juga tau. So yang biasa-biasa tau. Kan? So kalau macam mungkin kita dah kenal dia orang ni, okey mungkin ada yang bekerja sebagai makan gaji. So kita pun dulu sama makan gaji juga kan, dengan mungkin kerja dengan company lama, kita loyal dengan company kan, gaji pun mungkin so biasa-biasa. So jadi kat sini sebenarnya kita kena bercerita jugalah tentang background kita supaya kita boleh kita nak inform dekat sini kita yang biasa-biasa pun tetapi kita boleh menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang mungkin dah ada kejayaan sekarang. Sebab kalau kita cerita tentang kita dah berjaya, kita dah dah sukses kan. So jadi orang nak tahu juga tentang di sebalik. Jadi orang takut. Jadi student-student takut sebab dia baru starting je nak masuk ni kan. Macam saya cerita tadi lah, macam sama juga kalau kita tengok kan sebenarnya kalau macam kita kena relate lah dengan diri kita juga. So macam saya sebelum ni pun kan, saya pergi kelas dekat mana tahu, dekat Damansara Intan waktu tu. So dekat Damansara Intan kan, waktu tu just nak buat part time je kan, tak nak pun apa nak buat full time sebab saya dah pernah jadi ejen waktu tu. Pernah pergi ke Am Assuran waktu tu lah kan. So jadi alah ni sama je lah, insurans semua sama je kan. Tetapi kenapa bila saya pergi kelas yang pertama tu, wow, waktu tu Cik Adli yang mengajar tau. So dia mewujudkan oh Cik Adli dia cerita dia kerja bank. Oh saya pun sebelum ni kerja bank juga kan. So jadi dia ada persamaan tau. Oh kalau dia Cik Adli boleh berjaya, oh saya pun naklah dah ada semangat lah. Saya pun boleh buat lah. Yang ini yang kita nak bercerita dekat student-student. Sebab tu penting kita cerita tentang asal background kita. So dia bukan terus cerita singkat-singkat, dia kena ada related dengan apa yang kita nak bagi dekat student ni tadi. Kan? Lepas tu kalau macam mula-mula dulu saya nak cari side income. Lepas tu bila dari masa ke semasa kan, mungkin daripada part time nak buat full time, daripada side income kepada dah jadi income tu lebih banyak daripada income yang gaji hakiki kan. So yang ini yang kita nak terangkan dahulu kan. Lepas tu pada masa yang sama kan, kita berceritalah tentang kalau yang kat sini sumber inspirasi dan juga aspirasi. So inspirasi ni dia apa? So yang ni dia tentang orang lah. So siapa sumber inspirasi kita? Selalu kita akan bercerita mungkin kisah tentang Nabi Muhammad kan, tentang mungkin ibu kita, mak kita kan. So kita boleh berceritalah tentang sumber inspirasi kita ni kan. Ataupun mungkin kalau saya juga kadang-kadang saya ada bercerita juga tapi yang relate dengan nak bagi semangat tau. Nak bagi semangat tentang berniaga ni. So kadang-kadang saya cerita juga tentang siapa tu Tan Sri Sheikh Bukhari kan. So jadi dia sebab apa? Sebab dalam cerita dia tu dia ada related dengan berniaga. Sebab kita nak cerita bisnes takaful ni perniagaan yang sama bagus dengan perniagaan dekat luar sana yang memang boleh jadi kaya, yang memang boleh berjaya. Maksudnya bukan bisnes yang biasa-biasa. So kalau kita dengar pun kan, kalau Nabi Muhammad kan, so kalau waktu kecil dia kan umur 4 tahun dia mengembala kambing kan. So kenapa waktu tu mengembala kambing? Sebab orang Arab waktu tu kan, so mengembala kambing tu dia satu pekerjaan yang mulia untuk orang Arab pada waktu tu. So pada umur 12 tahun kan, Nabi Muhammad dah mula berniaga pergi ke Syam kan. So dia pergi pasar orang Quraisy ni kan. So dengan bapa saudara dia kan. So jadi dekat situ dia belajar berniaga and then niaga yang seorang jujur apa semua. So bisnes dia berniaga dia majulah kan, untung banyak kan, sampailah dewasa pun so jadi peniaga yang berjaya. So maknanya kita boleh berceritalah macam mana kalau bisnes kita pun kita kena jujur macam Nabi Muhammad, kena maknanya dia ada related dengan perniagaan. So begitu juga kalau semua inspirasi ni kan, tak kisahlah kita boleh ceritalah siapa saja.
Kan? Kalau saya juga selalu bercerita tentang introducer saya. Kan? Tentang Cik Adli. Kan? Sebab waktu tu, sebab student-student dia nak dengar tau cerita-cerita ni. Sebab dia tak kenal kita. Lagilah dalam Zoom. Kan? So saya berceritalah, maknanya saya dulu bila Cik Ali bawa kan pergi ke kelas kan. So dia bawa dia punya kereta. Wow, saya rasa ketika tu memang saya suka sangat kan. Saya suka waktu tu Toyota Caldina waktu tu kan. Tapi Cik Adi dia up sikit, bukan Caldina, dia pakai Wish dengan sport ram 20. Kan. Jadi benda-benda macam tu kita cerita tentang idola. Lepas tu Cik Ali pula beli pula BMW 5 Series. So membuatkan saya lagi teruja. Kan, lagi percaya, lagi maknanya kita cerita tentang idola kita sebab waktu tu kita tak ada apa-apa. So itulah perasaan student ketika mula-mula dia join. Mungkin waktu dia rasa dia tak tahu apa-apa, dia start dengan zero, tak pernah berniaga kan. Tetapi yang penting kita kena bagi harapan dekat dia, yang penting kita buka minda dia tentang perniagaan. So sebab tu pentingnya kenapa kena bercerita tentang inspirasi tadi dan juga aspirasi. Aspirasi tu tentang apa? Tentang benda lah. Tentang kebendaan. So terpulanglah kita nak relate macam mana. Kalau macam saya sebelum ni saya relate dengan tadi itulah. Kalau dengan Cik Adli saya relate dengan so kereta BMW dia kan. So membuatkan saya teruja juga. Wah, ingatkan so macam minda kita kan, kalau dulu-dulu kita tengok minda kita ni bila tengok orang bawa kereta mewah je kan, ini mesti anak orang kaya. Mindset kita yang dulu-dulu tau. So jadi sama juga saya untuk student-student ni. So bila tengok orang pakai BMW, orang pakai alah ni mesti anak orang kaya ni kan. And then sama juga kalau kata kita tengok perempuan kan, kebetulan perempuan cantik pula kan, bawa kereta besar, kereta sedap kan, kereta Continental, ini mesti ada ni apa yang bela ni, ada sugar daddy ni kan. Tapi sebenarnya tak pun. So ramai ya, maknanya kita nak cerita relate kat sini aspirasi tu kan. So nanti relate lah dengan apa kita punya goal and dream pula tadi. So maknanya dia ada related aspirasi ni tadi, inspirasi dan aspirasi ni dia ada related pula dengan topik yang seterusnya tadi, tentang goal and dream pula. So tentang lampu ajaib, kejap lagi cerita pula kan. So jadi yang ini yang kita kena ada related, kenapa kita kena cerita tentang inspirasi dan juga aspirasi. Share screen, tak ada ni siapa tu? Cik Asnah share screen. Ya kot, ada kot. Yang inilah yang kita nak cerita ni, sumber inspirasi, aspirasi. Kan? So yang ini, jadi kita kena kupas tau satu persatu. So dia bukan kita nak cepat habis 5 minit dah habis dah. No. So sebenarnya benda ni kita kena bercerita sebelum kita minta student cerita pula tentang yang ni. So kita mintalah kenalkan juga. Kalau dekat kelas kan, so kita bolehlah minta diorang ke depan cerita seorang-seorang kan. Tapi dalam Zoom mungkin kalau tak ramai, kita bolehlah dia minta cerita sebab ini adalah proses untuk kita kenal student tu tadi dan selection proses kan. Jadi kalau yang ramai tiba-tiba kalau dalam Zoom kan, so mungkin ada 20 orang, 30 orang. So jadi kita pilih lah. So kelas yang pertama ni kita ambil mungkin 4-5 orang. Kelas yang kedua nanti kita ambil 4-5 orang sebelum start kelas untuk focus on you. Untuk student-student kita ni cerita tentang ni tadi lah, nickname, asal, background, sumber inspirasi, aspirasi, macam tu. Jadi sebab cerita ni dia ada related lah, and then kemudian dengan dah habis cerita tentang inspirasi, aspirasi, and apa lagi? Okay, apa tadi saya dah cerita tentang siapa Nabi Muhammad kan. Lepas tu kalau Tan Sri Sheikh, saya pun ada suka juga cerita kalau tentang Tan Sri Sheikh Buhari. Tapi kita yang cerita tentang politik, tentang rasis ke apa, tidak kan. So jadi kalau macam Tan Sri Sheikh Buhari ni, sebab dia ada related dengan apa yang kita nak sampaikan akan datang. Okey, dia ni pun sama juga, keluarga susah, orang Kedah lah, daripada Kedah lah, keluarga dia asal daripada Yaman, tapi nak cerita dia duduk kat Kedah. Memang waktu tu
orang miskin. Dia orang ni orang miskin. Tan Sri Sheikh Bahari ni memang asal usul keluarga miskin. Bukan orang kaya, bukan orang ternama pun. So bayangkan rumah dia, meja tak ada, kan? Kerusi, katil tak ada, kerusi pun tak ada. Macam mana? So jadi pada masa yang sama dia belajar, kan? Dia kena bekerja, dia tolong mak dia, tolong ayah dia. So ada kisah dia lah kat situ. So kalau sempat saya akan cerita juga kisah dia, macam mana dia berjaya lah, kan. So kisah dia bila perniagaan ternakan lembu dengan apa, lembu dengan kerbau ayah dia tu gagal sebab apa, waktu tu ada penyakit kuku dan mulut, kan, untuk binatang ternakan, habis semua mati. So dia tukar buat perniagaan daging. So dia pergi daripada apa, pasar ke pasar, kan, kat Alostar tu. So dia cari daging-daging yang apa, yang tak habis dijual, kan. So dapatlah harga yang murah. Lepas tu dia supply pula dekat restoran-restoran. Jadi maknanya kita kena ada cerita kisah-kisah tu untuk menarik minat student kita dan buat jadi bersemangat. Sebab apa? Sebab kisah ni kisah yang mana daripada nothing, daripada zero tu hero. Maksudnya macam tu. And then one day nanti kita pun nak jadi macam dia. Dia ada dah apa, yayasan sendiri, dia dah ada universiti sendiri, banyak bantu orang. Yang ini yang kita nak terapkan nanti bila kita jadi ejen yang berjaya, kan. So and then pada masa sama kita ceritalah next apa, turning point, kan. So turning point nak cerita apa? So biasanya, so untuk turning point ni kita bukan tak semestinya kita bercerita tentang turning point kenapa saya jadi ejen. Tak semestinya. So turning point ni banyak tau kisah dia. Jadi turning point ni dia dalam kisah kehidupan kita, dalam dia akan banyaklah ada kisah-kisah turning point tu. Jadi yang kita boleh share lah, yang mana satu you all boleh share. Kalau macam saya, selalunya saya akan cerita salah satu turning point saya sebab kita nak relate dengan dia orang. Sebab tu tadi pada masa sama dalam Zoom kita buatlah juga. So siapa yang dekat sini, kalau dia boleh cakap, dia cakaplah on camera lah, kan. Kalau yang tak boleh pun kita buat dalam chat box, kan. Okay, siapa dekat sini yang macam saya sebelum ni kerja swasta, ataupun tekan 1. Siapa yang kerja sebagai government, kan, tekan 2. Kerja yang berniaga contoh, kan, tekan 3. So jadi kat situ kita tahulah siapa. Jadi kita boleh tahulah kita punya student ni daripada yang mana satu punya golongan. So jadi kita yang bila kita tengok, oh ni makan gaji masih sama macam kita. Jadi kita relate lah cerita tentang makan gaji. So bila kita tanya dia kerja apa semua, kan. So samalah macam saya punya turning point. Salah satulah, dia banyaklah turning point. Salah satu yang bila tentang dalam kehidupan, bila mana saya bekerja shift, kan. Isteri saya pun bekerja shift juga, kan. Ketika itu dah ada anak, kan, dah ada anak, kan. So baby, so jadi kita balik kerja, pergi kerja, so selalu bertembung dekat tengah jalan, kan. So jadi kadang-kadang bila shift tu seminggu, so baru boleh apa shift tu jumpa. So jadi saya fikir sampai bila nak jadi macam ni, kan. So kan kita anak kecil lagi ni, nak membesarkan anak ni bukan mudah, kan. So nanti dia ni sekarang tak sekolah lagi, nanti dah sekolah macam mana, sekolah rendah, sekolah menengah, so sampai bila. So jadi kita kena tahu juga, kena tackle kita punya student-student. Mungkin ada yang kerja shift, kita tak tahu. So ada tak siapa yang kerja shift, so kita tanya, kan. Ataupun jadi itu ada turning point kita. So mungkin kat situ tak ada yang kerja shift, so saya cerita yang satu lagi turning point saya, kan. So jadi saya pun berhenti kerja, cari kerja yang tak ada shift, kan. So saya ingat settle dah masalah, tapi rupa-rupanya masalah pun tak selesai juga. Sebab apa? Saya pergi ke Ion Credit pula, kan. So bila kerja kat Ion Credit, kan, apa tu, dengan gaji naiklah sikit, tapi dengan kehidupan kat KL, kan, dengan kereta, rumah apa semua, kan. So jadi tak cukup, gaji biasa-biasa. So tetapi pergi kerja gelap, balik gelap, kerja gelap, balik gelap, kan. So hari-hari macam tu. Sampai bila nak kerja macam ni, kata, kan.
Maknanya kita relate dengan kita. Kita jangan burukkan company tau. Jangan burukkan company, jangan burukkan syarikat lama kita kan. Tapi kita bercerita tentang apa yang kita fikir waktu tu. Sebab ini turning point untuk kita berubah. So jadi bila dekat situ, turning point kat situ, sepatutnya saya naik pangkat, tapi orang lain yang naik pangkat. Sebab ada politik dalaman dekat situ, ada pilih kasih dekat situ yang kita tak boleh nak kontrol. Jadi saya cakap dengan diri sendiri, sampai bila saya nak tunggu baru boleh naik pangkat? Itu salah satu turning point lah. So jadi kita boleh relate lah kalau dekat situ student kita yang mungkin dah kerja lama kan, tapi tak naik pangkat. Benda-benda macam tu lah. So jadi turning point ni sangat penting. So jadi lepas pada tu kita masuk pula lepas turning point, two things you want to talk about. So yang ni terpulang lah kita nak cerita apa. Tapi biasanya kita pun carilah cerita-cerita tentang related dengan kita ataupun related dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. So selalu saya akan bercerita tentang introducer saya lah, Cik Ali. Lepas tu saya bercerita juga tentang pengalaman hidup. So sama juga kenapa benda ni penting. Kenapa two things ni penting untuk student, untuk kita bercerita as a trainer dan juga student tu bercerita tentang dia. Sebenarnya kita nak dengar daripada student. So mungkin ada student kita ni dia ni pernah berniaga. Dia berniaga macam-macam. Kenapa jadi macam ni? Share screen ni. Offkan share screen boleh tak? Share screen tapi dia tak nampak apa. Tak apalah Asnah, tak perlu share screen kot. Kenapa? So ya. Yang atas dia. Okay. So tajuk yang tu apa? Two things you want to talk about tu. Dia sebab kita nak dengar daripada student-student ni. So mungkin ada student kita yang pernah berniaga, berniaga macam-macam tapi tak jadi, tapi fail. So ini sebenarnya untuk kita tahu, okey, kat mana kita nak tackle dia. Lepas tu mungkin student kita ni ada yang anak sulung, anak sulung dia ada tanggungjawab, banyak kan. So nak bantu adik-beradik, nak bantu family, keluarga susah. So jadi kita boleh relate lah. So kita pun boleh relate dengan cerita kita. So macam saya pun selalu relate lah tentang cerita saya juga. Kan? So terpulang lah nak cerita yang macam mana. Macam saya sendiri anak sulung saya cerita. So bila ayah saya meninggal ketika itu, ayah saya meninggal. So mak saya seorang tak bekerja. Bayangkan 4 orang adik-beradik semua bersekolah lagi. Saya dekat UM waktu tu, Mesti Malaya. Jadi bila kat situ, so family struggle, susah tentang nak cari, nak makan, nak cari duit, tak ada. So jadi sebagai anak sulung, so kita nak relate lah ni. So waktu tu apa yang saya fikir, saya nanti bila saya dah kerja, saya nak bantu mak, saya nak bantu adik-beradik. So jadi kat sini sebenarnya adalah selection process, di mana kita nak kenal pasti macam mana satu student-student kita ni yang ada ciri-ciri ni, ciri-ciri berjaya, ciri-ciri yang karakteristik. Ini dah masuk topik lain pula. So maksudnya kita kenal pasti dulu. So lagi apa, kalau kadang-kadang student kita bila kita tanya tentang two things what you want to talk about ni, kadang-kadang dia tak tahu apa nak cerita. So kita tanyalah tentang pengalaman dia dalam hidup, apa pencapaian dia dalam kerjaya dia, apa pencapaian kalau dia tak ada, mungkin pencapaian dia dalam waktu dia sekolah dulu. So mungkin dia ni, so dulu saya ni player kan, player bola ke, player badminton kan, ni tentang Olimpik kan. Jadi kita kenal pasti, orang-orang yang macam ni sportman. So salah satu dia ada ciri-ciri dia nak menang. So sama dalam bisnes kita ni. So kita nak cari orang-orang yang never give up. So yang ini sebenarnya sangat-sangat pentinglah untuk kita tahu tentang student tu. Lepas tu hubungan dia dengan mak ayah macam mana, baik tak baik kan. Lepas tu kalau kita dengar, saya balik sekolah, saya tolong mak ayah saya.
Contoh kan, niaga ke pegang. So orang ni kita kena pegang lah student ni. Sebab kita tahu orang yang macam ni, jadi ejen insyaAllah. Memang confirm jaya. Betul tak? So sama juga kalau macam contoh dia ni, student kita dia kerja kan. Kerja balik kita tanyalah balik pukul apa kan. Pergi kerja pukul apa, balik pukul apa kan. So kerja sampai malam, tengah malam baru balik kan. Maknanya jadi orang yang kerja kuat tau. So jadi ya inilah selection process untuk kita kena pasti. So and then kita kena remark lah dekat dia punya introducer juga. Ini bagus ni. Student ni bagus ni. Dia memang kerja kuat ni. Hari Sabtu Ahad kerja. Malam pun kerja sampai malam. Overtime sampai malam. Maknanya kita nak kenal pasti tau. So jadi sebab tu cerita tu things you want to talk about ni, dia kena ada related dengan perniagaan juga. Tentang motivation juga. Tentang tanggungjawab, tentang pencapaian juga. So terpulang you nak cerita tentang yang mana satu lah. Lagi apa? Tengok dia punya topik tadi. Tak ingat dah. And dan yang paling penting, mana tadi dia punya slide tadi Cik Asna? Yang paling penting, and kita as a trainer, kita bukan mengajar macam cikgu sekolah, macam lecturer, kita just bagi je kan, cerita je. Tak, kita kena ada story dia. Kena ada story. And untuk tujuan dia, memang pertama buka minda lah. And then yang kedua, dia memberi harapan dan memberi semangat. So kalau mana yang student datang kan, macam saya dululah, saya datang kan, saya dah ada pengalaman dengan insurans. M-Insurance waktu tu. So bila saya datang, ni lain ni, semangat tu nak buat tau. Saya semangat tu nak ambil exam. Sebab saya pernah buat M-Insurance waktu tu, pergi dia punya BOP, samalah dekat M-Bank. Tapi bila kelas kan, dia pergi kat mana tau? Kelas kat kedai mamak. Kelas je kat kedai mamak. Tapi bila kita kelas, wow. Waktu tu kat Damansara Intan lah, proper. So dengan story yang Cik Adli cerita dekat saya, wow kan. Membuatkan saya semangat. Semangatlah minggu depan pula Isnin dah datang, Rabu datang lagi lah. Kan? So padahal daripada rumah nak ke office Damansara Intan tu jauh tau. Dekat 45 minit juga. Kan? Tapi nak cerita semangat tak semangat tu, kan? Sebabkan kelas saya habis kerja, balik kerja tu tak balik rumah. Maknanya maghrib tu saya solat dekat luar apa semua, terus pergi kelas. So yang ini yang kita kena create dalam kelas kita, di mana kan sekarang ni lagi mudah lah kan, dalam online Zoom je, dia dekat rumah je. Tapi macam mana kita nak bagi aura, nak bagi impact supaya setiap kelas tu dia akan masuk. Itu yang lebih penting lah. Atas lagi Cik Asna. So dalam satu slide ni kita kena cerita satu persatu kan, dan kenapa kita kena bercerita. Lepas tu ni apa, trainer perkenalkan diri, minta student ke hadapan, perkenalkan diri. Ini yang tadi itulah. Kalau online kita minta dia share lah kan. Kalau ramai ada 10 orang 20 orang, so kita jangan tak sempat habiskan semua. So mungkin hari ni kita panggil 5 orang. Hari Rabu lagi panggil lagi 5 orang. Sampailah habis 20 orang. Lepas tu soal jawab. Okey, sebelum habis kelas lantik ketua volunteer. Okey. Yang ini saya rasa semua orang dah lantik lah kan. Kalau dalam kelas lantik ketua kan. Tapi kenapa kena lantik ketua? So setiap poin-poin ni kita kena tahu kenapa, sebab musabab dia. Kan? So sebenarnya bila ada ketua ni, sebenarnya dia membantu kita, support kita sebenarnya. Kita nak tahu student kita support kita. So bila dia jadi ketua, dia secara automatik ni dia responsible tau. Dekat kelas. So sebenarnya untuk dapatkan info, untuk bagi tahu kelas kita, dia yang angkat info dekat student-student yang lain. So bukan daripada kita je. So kalau macam sebelum ni pun grup WhatsApp pun saya minta ketua kelas yang tolong buatkan. Cuma macam sekarang kita dah tukar format, di mana selepas BYB kita minta trainer yang bertugas so buat create terus grup WhatsApp kan. So create grup WhatsApp. Tapi pada masa yang sama, untuk ketua ni pun sama, kita lantik. Macam mana nak lantik? So kalau boleh kat sini, kalau tengok dalam kurungan tu volunteer kan.
So volunteer. So terpulanglah macam mana cara you pilih ataupun volunteer. Biasanya kita encourage lah siapa yang volunteer ni, insya-Allah dia apa segala impian dia so akan menjadi kenyataan. So kita war-warkanlah macam tu, ataupun dalam kelas tu kan mesti ada yang proaktif. Betul tak? So yang bila kita bercerita, kita bercakap, dia ada tanya soalan. So ini salah satu kandidat kapten kan. Lepas tu pada masa dia pun yang orang yang buka video ke, kalau dalam chat box dia yang sentiasa type dekat chat box, dia yang bertanya selalu. Ni salah seorang yang tips-tips yang kita boleh lantik sebagai ketua. Sebab dalam ramai-ramai kita tak kenal pun diorang ni siapa. So jadi itu antara ciri-cirilah yang kita boleh lantik sebagai ketua. And then dia pun boleh support kita. Contoh nanti bila kita bagi homework kan. So dia yang minta, okey kawan-kawan dah siap ke homework? Kawan-kawan yang lain macam mana? So jadi faham tak? So kadang-kadang kita ada nota ke apa ke. So ketua ni lah yang akan support kita sebenarnya. Tapi sekarang ni okeylah, kita trainer pun ada 2 orang kan. So ada 2 orang. Kalau macam dulu kat kelas seorang je datang. Seorang lagi tu time turn dia mengajar baru dia datang lah kan. So kalau kat Puchun dulu gelap kan. Seorang-seorang datang buka lampu. Gelap-gelap kan, buka lampu. Lepas tu nak tutup lampu pun gelap. Nak balik parking tu gelap kan. So jadi sekarang ni mudah. Kita boleh Zoom dekat rumah je kan, untuk kita punya kelas. Okey. Lagi apa? Asnah tolong next slide apa? Okey, ni moral of story. So kita boleh berceritalah tentang kita kena jadilah seperti cawan ni. So kita hurailah sebab dalam student kita tadi kita dah tahu tau. So yang umur mungkin ada yang umur 50-an ke atas, 40-an ke atas. So mungkin kita ni as a trainer, mungkin kita muda kan, macam saya kan umur 20 berapa umur 25 baru contoh. Tapi kita punya student mungkin ada yang umur lebih tua daripada kita. Kan? And then mungkin student kita ada yang ada master kan. Mungkin student kita ni ada yang dalam kerjaya dia so seorang yang level dah tinggi dah kan. So mungkin ini doktor, lawyer, engineer kan. So jadi nak tak nak dekat sini so kita ceritalah tentang kita macam kenapa kita kena jadi seperti cawan yang berisi separuh je. Sebab kalau cawan tu penuh so bila kita tuang air so dia akan melimpah. So begitu jugalah dalam kelas kita. Jadi ilmu yang kita nak timba pada Isnin, Rabu dengan Jumaat tu, kalau kita tak tempatkan ego kita di tempat yang betul, so jadi dia ibarat macam air melimpah tadilah. So kita tak boleh nak masuk pun input tu. Okey, ni saya tahu kot. So next, Encik Asnah. Okey. Okey, yang ini macam mana nak cerita? Kisah Aladin dan lampu ajaib. Okey, tapi sebelum tu ada soalan tak? So yang ini yang based on apa yang saya buatlah, apa yang saya ajar. So macam tu. Okey, ada soalan apa-apa tak? Kalau nak tanya dulu sebelum kita masuk kelas lampu ajaib. Aladin dengan lampu ajaib. Tak ada? Cik Zul nak tanya, untuk setiap dari slide-slide ni kan, dia ikut modul yang macam dekat yang atas mula-mula tadi tu Ya. Itu panduan. Tapi kadang-kadang ada time to time kita mungkin ada panjangkan ikut kesesuaian. Mungkin ada satu topik tu dia tengah rancak. Jadi kita mungkin panjangkan topik tu. So jadi mungkin topik yang sepatutnya kita nak ajar dia pada hari ni, mungkin kita boleh bawa pada
apa hari berikutnya. So dia depend pada situation. Lepas tu dengan apa? Perlu dihabiskan dalam ikut jangka waktu tu ke ataupun boleh ada extra kelas lagi ke atau macam mana? So sebenarnya dia kalau ini panduan. So kalau sepatutnya sebenarnya sebulan part 1, sebulan part 2. So sebenarnya 2 bulan kalau ikutkan. Tapi kita kalau kita perasan yang ini part 1, part 2 dia dah compress kan. Dia habiskan dalam masa sebulan. So sebenarnya. So sebenarnya part 1 tu saja sebelum masuk sales cycle tu sebulan. So jadi kita kena discuss lah. Kadang-kadang kita boleh extend lah kita punya kelas tu. Sebab kena ingat tugas kita bukan nak habiskan silibus. Tugas kita nak apa? Macam tadi lah, kita nak bagi kesedaran kat diorang, nak buka minda diorang supaya diorang bersemangat. Dan diorang yang tak nak buat tiba-tiba nak buat. Yang rasa nak buat part time tiba-tiba nak full time. Yang tak nak ambil exam tiba-tiba saya nak ambil exam. Dia itu tujuan utama kita. Dia bukan habis kelas tapi dah habis dah. Bukan. Bukan macam tu. Jadi ada masa mungkin kita follow je dia punya jadual tu. Tapi kalau kata kita rasa perlu kan lebih masa, why not? Tak ada masalah pun. Sebab dia tak kacau dengan kelas yang berikutnya. Kelas berikutnya kalau dia on pun tak kacau dengan kelas kita yang sedia ada. Student yang berbeza. Okey? Boleh Farouk? Okay, boleh. So kalau offline sebelum ni kan, focus on you tu 1 hari je. 1 hari tau. Tapi kalau dalam slide ni, focus on you plus dengan Aladdin plus dengan apa? Dia punya tu, topik tu. Dah 3 topik kan, sampai 6 page kan. Sampai 6 page. Tapi kalau sebelum ni di bila physical, so focus on you tu pun satu kelas tu tak habis lagi. Sebab yelah ramai kan student. Sebab dekat situ sebenarnya kita dah buka minda dia orang, dah buka apa dia punya hati tu. Kan untuk explore tentang takaful kita ni. Okey, boleh kita next. Banyak lagi ni sebenarnya. Kisah Aladdin, mana tadi dia punya slide? Lepas tu homework. Homework tadi dah ke? Tadi dah homework ke belum lagi? Cik Asna boleh tolong slide tu? Homework kat mana? Kisah Aladdin dah ke? Belum. Belum. Homework bawa lepas Aladdin Selepas homework ada lagi, selepas okey. ada ASK. Tengok dia punya tu saya tak nampak. Ni, ASK lah. Aladdin belum lagi, Aladdin yang Aladdin ni. ASK lepas tu baru homework Aladdin, Dream and Gold and then ASK. Ni okey. homework. Baru homework lah. Okey. So tentang Aladdin dulu. So kalau macam cerita Aladdin, so macam mana kita nak cerita? So dia ada banyak version lah kisah Aladdin ni. So cumanya apa kisah Aladdin ni, so kalau macam saya suka kalau macam contoh Cik Sabri punya apa cerita kan. Cik Sabri punya cerita tentang Aladdin ni, dia duduk kat kapal kan, lepas tu tiba-tiba kena ribut, kapal karam, lepas tu terdampar kat pulau kan. Lepas tu jalan-jalan kat pulau tu terlanggarlah lampu Aladdin kan. So barulah gosok-gosok. Tu mungkin versi Cik Sabri kan. So kalau versi Aladdin yang kita tengok cerita Aladdin tu boleh, tak ada masalah kan. So kita tanyalah dulu dalam chatbox ataupun tanya student. So siapa pernah dengar cerita kisah Aladdin kan. So kita bolehlah cerita secara ringkas cerita Aladdin ni kan. So di mana cerita Aladdin ni dia apa? Dia tolong mak dia kan kat pasar berniaga, seorang susah kan. Lepas tu datang antara dia lawan ahli sihir kan. So ahli sihir tu tipu dia
kan. Dia cakap apa nak boleh bagi dia kaya, bagi duit apa semua kan. Lalas dia masuk dalam gua kan. So daripada situlah kan, gua tu banyak emas apa semua, dapat lampu Aladdin tu kan. So bila dapat lampu Aladdin, so itulah kisah Aladdin dekat situ. Cumanya macam mana kita nak bercerita, nak relate dengan kelas kita ni. Itu yang penting. So biasanya kita akan tanya kan, kalau dalam Zoom kan, kalau yang ada buka kamera, kita boleh tanya langsung lah. Macam mana bila dia dah kalau dia bagi 3 permintaan, Jin tu bagi 3 permintaan kan. So kalau kita tengok dekat slide tu, slide ni dia macam matilah. Awak ada buat ni kot, screen apa, lepas 5 saat dia off, lepas 5 saat dia off. Okay. So kalau kat sini boleh cerita kisah Aladdin dalam lampu ajaib, kemudian tanya setiap student apa permintaan mereka sekiranya diberi 3 permintaan kan. So yang ni kita boleh bercerita, andai kata kan, so balik pada kelas nanti kan, tiba-tiba you jumpa betul-betul lampu Aladdin ni kan. So Jin pun tanyalah, you gosok, Jin pun keluar kan. Dia tanya apa 3 permintaan yang nak. So kita tanya, kita tanyalah student. So secara direct, so dia akan cakap lah apa-apa sahaja kan. Nak kereta, nak rumah kan, nak duit kan. Tapi kalau yang tak ada respon, kita minta dia chat dalam chatbox. Boleh tak minta Jin datang ni, so minta 3 permintaan dalam chatbox tu. So dia akan bagi tahulah cerita, lemak kenapa ni? 3 permintaan. So dia akan bagi tahulah nak duit, nak apa. So kita bacakan saja dulu. Lepas tu so ada versi okey, so Jin tak bagi pun permintaan dia. Tapi ada juga versi yang okey Jin bagi, tapi kita bagi yang terbalik sikit. Contoh kan, okey saya ada student kita nak nak kereta. Okey, tapi Jin bagilah kereta. Kereta apa? Dia bagi kereta kereta buruk kan. You nak tak nak kan. Padahal makna sebab nanti kita nak relate dengan smart goal tu tadi kan. So saya nak ada macam-macam lah, tapi kita cerita baguslah you all ni tak minta pelik-pelik kan. Sebab ada student saya, dia pernah minta apa tau. So bila Jin datang ni, saya nak kapal selam. You bayang, siapa pernah ada nak kapal selam? Lepas tu saya nak kahwin dengan anak raja, ramai kan. Saya nak buat rumah dekat bulan, pun ada. So bila Jin datang kan, apa you nak? Saya nak mesin duit. Macam mana kita nak relate? So sebab tu kan, so kita nak relate lah. So Jin ni so sama ada memang dia tak bagi sebab apa? Sebab you tak spesifik, ataupun dia bagi dalam bentuk yang tak komplit. So saya nak rumah besar, rupa-rupanya dia bagi rumah berhantu. You nak duduk ke tak dekat Highland Tower sana? Okey, aku tanya student lain pula, apa yang you nak lagi kan? So kita encourage lah dia kan. So sebab tu kita punya kenapa impian kita, bila kita nak masuk dekat topik dream and goals, yang itu baru kita relate dengan smart goal tadi. Bawah tu apa? Dia tak ada yang ni smart goal sekali kan. Bawah apa? Yang ni kita sekali dengan dream and goals tadi. So jadi yang dekat atas tu, so biasanya saya akan buat beberapa session tentang dream and goal. Okey. So fikir betul-betul apa yang you nak sebenarnya. Sebab tadi kita dah kenakan dia ataupun Jin tak bagi. Saya nak duit. Okey, dia bagi duit. Saya nak 1 juta ringgit contoh kan. Okey, dia bagi duit 1 juta rupiah. So sebenarnya dia tak spesifik tau. Ataupun dia bagi duit saya dinar je Jin bagi. So jadi dia tak memenuhi apa yang kita minta sebenarnya. So sebenarnya itulah realiti kita. Sebab setiap tahun biasanya kita buat apa? Kita buat azam baru. Betul tak? Setiap tahun kita nak kita buat target yang baru. Tetapi kenapa kita tak pernah capai? Sebab kita jadi macam angan-angan mak jenin. So kita relate lah. Sebab apa? Yang ini. Macam mana kita nak realisasikan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa kita punya impian, kena buat spesifik. Contoh, kalau dia student tu okey ada yang sebut pasal kereta, kita tanya dia terus.
Okey, kita bagi contoh. Okey, you nak kereta tadi kan? So tapi Jin bagi kereta apa? Bagi kereta yang dah rosak kan, yang tak boleh pakai pun. Okey, kita tanya dia balik semula. Okey, so untuk you dapatkan betul-betul you punya goals ni, kereta apa you nak? Kena S spesifik. Dia sebutlah. Kereta Honda ke, kereta apa ke. Okey, yang seterusnya M. Kita bagi contoh terus. So kereta tu measurable kan. So berapa harga dia supaya dia tahu. Okey, harga 200,000 contoh. You tahu tak berapa tiap-tiap bulan kena bayar? Benda macam tu kita kena hurai satu persatu. Achievable tak? Kan? So achievable. Tapi kalau nak beli kapal selam, memang tak achievable. And then dia related dengan R tadi, realistic. Realistic tak realistic. Kan? So saya nak pergi ke bulan. So tak realistik. Kan? Saya nak mesin duit tadi. Tak realistik. So jadi sebab tu Jin tak tunaikan permintaan you all. And then T, time bound. Tu bila? Kan? Maksudnya you kena ada tempo. So short term, mid term ataupun long term. So saya nak contoh dia nak beli rumah banglo kan. So dalam masa sebulan. Dia tak logik lah. So dia kena tahu. Nak beli rumah banglo ni. So dia mungkin long term. Short term ni antara sebulan hingga 6 bulan. Yang mid term antara setahun hingga 2 tahun. Yang long term sikit mungkin 3 tahunan ke atas. So jadi kita kena huraikan satu persatu. Dan bagi contoh dekat dia yang apa yang dia minta dekat Jin tadi, kita kena huraikan supaya dia buat mengikut SMART goal tadi. Kita bagi contohlah. Kereta apa? Okey, saya nak BMW color kuning sebagai contoh. Sport rim berapa? 20. Kan? So kalau perempuan mungkin dia nak handbag apa kan? So jadi bukan handbag, Jin bagi paper bag je. Kan? So you kena tahu okey apa brand dia. Kan? So saya nak LV. Berapa harga dia? LV harga 40,000. Achievable. Realistic. Bila you nak beli? So maknanya dalam tempoh berapa lama? Maknanya kita kena bagi contoh kat dia. So jadi kita cuba dalam kelas, kita cuba wujudkan dia punya dream board sebenarnya. Vision board. Supaya dia dah dapat tangkap and then kita suruhlah dia buat dream board. Kalau sebelum ni buat dream board, tapi sekarang ni orang dah tak pakai dream board kan. Mungkin kita boleh buat vision board lah. So kita bagi contoh lah vision board yang kalau sebelum-sebelum setuju, ni contoh vision board kan, mengikut SMART goal. So minta lah dia cari 5 gambar, 5 gambar you, 5 gambar, dengan family, lepas tu 5 gambar apa benda yang you nak. So nanti mungkin next class kita boleh selit sikit macam mana cara nak buat vision board. Macam itulah lebih kurang. Okey? Apa lagi Dah ke Cik Hafnah? Panjang ni. Banyaknya saya lagi ke? Aduh. So homework. Okey, homework pun sama Homework kalau boleh okey, hari ni homework where am I, where am I going, how do I get there. Okey, next week hantar. Bukan macam tu So sebenarnya homework ni walaupun homework kita kena hurai, kena elaborate. Sebab apa kat sini sebenarnya sangat-sangat penting. So kita ceritalah kan. So homework ni membuatkan kita kenal diri kita siapa kan. So kita bagi contohlah. So sekurang-kurangnya homework ni kena buat setiap satu ni buatlah satu muka surat, satu page. So kalau boleh karang. Tak kisahlah dia nak karang berapa lama kan. 2 hari, 3 hari, seminggu. Tapi kita bagilah deadline juga. Mungkin next class ataupun next 2 week ke kan. Tapi kita update sentiasa. So kita bagilah deadline tu bergantung kepada trainer lah. Okey. Tapi kita kena bercerita who am I? Apa itu who am I? Jadi tak naklah who am I? I am Cip Zul. Dah. Satu baris tak mau. Where am I now? I am at Cyberjaya. No. Where I am going to ICT. Bukan macam tu. Kita kena hurai. Siapa saya? Mana apa kita sekarang? So saya sekarang bekerja sebagai sekian kan. So jadi ini rutin saya seharian. So jadi mana kita bercerita tentang apa yang kita buat sekarang kan. So apa pencapaian kita sekarang kan. So apa yang kita nak pula untuk where am I going, apa yang you nak kan. So mungkin you nak naik pangkat, naik gaji,
So nak beli rumah baru, nak beli kereta baru. Maknanya kita suruh kita elaborate, kita kena huraikan dekat diorang. Lepas tu, how do I get there? So kita ceritalah. Kan? So benda ni penting. Setelah saya tulis surat, bukan surat, tulis karangan ni kan, alhamdulillah baru saya tahu rupanya apa homework yang saya buat ni menyedarkan diri saya apa yang saya nak. So kita relate lah dengan kita as a trainer. Macam saya dulu kan, saya tak ada impian pun. Sebab apa? Saya waktu tu saya fikir saya dah ada kereta Wira waktu tu kan. So saya nak upgrade sikit. Oh, dapat kereta waktu tu saya nak kereta apa tu? V6. Kan? Apa tu? Kereta lama. Apa namanya? Proton tu? Kereta wajah, bukan wajah, atas wajah. Kereta apa? Perdana. Perdana. Waktu tu saya kalau dapat perdana tu, dah hebat sangat dah tu kan. Tapi setelah saya tulis surat, saya tulis buat homework ni kan. Lepas tu bila dengan penceritaan Cik Adli, penceritaan trainer-trainer, wow, saya jadi kita ni dia apa membuatkan kita lagi bersemangat, kita nak lagi berjaya lah. Macam mana dia orang berjaya. Macam tu. And then alhamdulillah benda ni dah jadi kenyataan. So jadi kita bagi tahu kat student macam tu supaya dia buat dengan ikhlas, buat betul-betul dari hati apa yang dia orang nak. Kan? So tapi dengan related dengan business takaful lah. Macam tu. Okey, itu je kot. Ada lagi dah? Ada apa lagi tak saya nak tambah? Rasa dah lama dah ni. Okay, and then homework ni kalau boleh kan, so kita minta student tu hantar satu dekat kita as a trainer, and then yang kedua kita minta dia orang hantar juga dekat introducer. Sebab dekat sini homework ni kita akan baca, kita baca, kita tengok okey, apa kelebihan dia, apa yang dia nak, apa dia punya pushing factor. So sebenarnya tulis ni adalah homework ni adalah pushing factor dia. So apa dia punya dream secara tak langsung. Sebab dulu kita tak ada dream board ni, kita tak ada vision board ni. So sebenarnya daripada surat ni lah tadi, homework ni lah tadi sebenarnya adalah vision board ataupun dream board sebenarnya. Okay. So jadi itu je kot yang saya nak cerita. Cik Asnah, okey ke? Okay, next apa? Dah habis belum kan? Saya dah cover dah. Apa ASK? 6 page dah? ASK? Oh, SK. Skip lah dulu bagi yang dah Okay lah. habis suara. Macam satu semua topik malam ni Cik Sariza je. Allah Akbar. Sekarang kita nak continue Cik Zaza Tadi Cik Zaza lah. Kalau Cik Zaza okey, dia continue. Yang tu sikit lah pula. Sebab tadi saya cover Cik Adli punya topik. Sebenarnya kan. Banyak jugalah sebenarnya. Cik Zaza ready ke? So next topik ialah, okay, kalau kita tengok next topik ialah yang penting juga. Penting juga ialah characteristic of successful people lah. Dengan Malay Dilemma. So Cik Zaza nak saya co-host and host Kita sambung kita ni macam